Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, Qadir antara realiti dan dengan karangan Syekh Muhammad Khair Ramadan Yusof ni. Nama Arab lah. Jadi kita sambung dah ni bicara pertemuan Khadir dengan Nabi dah. So kesimpulannya tak sahih lah, pas nemu anda palsu gitu dah. Kita nak bicara pula Khadir berjumpa dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tu dah. Riwayat ta'ziah dah. Terdapat beberapa riwayat mengenai ta'ziah Khadir alaihi salam pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ta'ziah tu jumpa sahabat-sahabat dah. Riwayat ini telah disebutkan dalam kitab-kitab fiqh pada bab ta'ziah. Okey, kita memang kitab fiqh pada dah. Dan menangisi kematian si matinya. Riwayat ini muncul melalui pelbagai sanad hadis. Di sini kami paparkan riwayat ini kepada kamu. Dan kami sebutkan juga pandangan-pandangan ulama hadis mengenainya. Kami bahagikan riwayat ini kepada beberapa peringkat bagi memudahkan difahami dan diteliti. Hanya Allah SWT sahaja pemberi taufik. Riwayat pertama. Hadis riwayatkan oleh Al-Hakim dan kitabnya Al-Mustadrak daripada Anas bin Malik radhiyallahu. Katanya setelah berlakunya kewafatan Rasulullah SAW, para sahabat telah datang berduyun menziarahinya. Mereka menangis di sekeliling jasad Rasulullah SAW dan berkumpul beramai-ramai di situ. Di saat itu tiba-tiba muncul seorang lelaki yang kuning kemerahan, warna janggutnya dan berbadang sasa dan berseri mukanya. Dia lantas melangkah menuju ke arah jasad Rasulullah SAW di celah-celah antara tubuh-tubuh kami sambil menangis. Lelaki itu lalu menoleh ke arah para sahabat Rasulullah SAW sambil berkata, sungguhnya ada pada Allah SWT itu penghibur hati. Daripada setiap bala yang menimpa, pengganti daripada setiap yang hilang, pertukaran daripada setiap yang binasa, maka kembalilah kamu semua kepada Allah SWT di saat menghadapi kesedihan, dan hanya kepadanya lah kamu fokuskan kemahuan kamu, supaya dengan ini Allah SWT akan memberikan perhatian terhadap bala yang menimpa kamu. Perhatikanlah, sungguhnya orang yang timpa balik itu sebenarnya dialah orang yang tidak mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Setelah itu laki-laki itu berlalu pergi, lantas sebahagian mereka telah berkata kepada setengah yang lain, adakah kamu kenal siapakah lelaki ini? Lelaki itu, maka Abu Bakar dan Ali menjawab, ya, ini saudara Rasulullah SAW iaitu Khadir AS. Mustadrak jilid 3 muka surat 58. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi dengan sanadnya seperti berikut. Abu Abdullah Al-Hafiz telah memberitahukan kepada kami suatu hadis yang diterimanya daripada Abu Bakar bin Ba'alawaihi, daripada Muhammad bin Bashir bin Matar, daripada Kamil bin Talha, daripada Abbad bin Abdul Samad, daripada Anas bin Malik. Terdapat dalam hadis tersebut ungkapan yang berbunyi, sungguhnya Khadir berdiri di hadapan para sahabat Rasulullah SAW sambil menangis dan menyampaikan ucapan takziah kepada mereka semua. Setelah itu dia pun menghinakan diri. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh dia adalah Khadir AS, saudara Rasulullah SAW. Rujuk Fathul Bari jilid 6 muka surat 311 dan Al-Bidayah wan Nihayah jilid 1 muka surat 331-332. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat daripada Musa bin Harun daripada Kamil. Kata Tabrani, hanya Abbad seorang saja meriwayatkan hadis ini daripada Anas. Rujuk Ittihaf Sadatul Muttaqin jilid 10 muka surat 300 hingga 301. Komentar. Pertama, sungguhnya riwayat Al-Hakim ini telah disambungkan sanadnya oleh sebahagian kitab-kitab hadis kepada Jabir radhiyallahu anhu. Rujuk Ruhul Ma'ani jilid 15 muka surat 322 dan Hazar fil Amri Khadir karangan Al-Mulla Ali Qari halaman 99. Di samping ianya juga telah diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Sepatutnya diberikan penjelasan secara langsung bahawa riwayat Jabir ini telah pun wujud sebelum adanya riwayat Anas ini, di mana riwayat Jabir ini adalah mengenai takziah malaikat pada keluarga Rasulullah SAW. Takziah malaikat dah. Sesungguhnya Al-Hakim telah mengulas tentang hadis takziah malaikat ini dan katanya hadis ini sahih, tetapi ianya tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada ni kuat dah, kira dah. Hadis malaikat di takziah ni, bukannya Khadir dah. Dalam pada itu berkaitan dengan hadis Anas ini yang terdapat padanya pula ta'ziah Khadir. Al-Hakim berkata hadis Anas ini menjadi penyokong kepada hadis riwayat Jabir sebelum ini. Walaupun perawi Abbad bin Abdul Samad yang terdapat dalam hadis Anas tidak memenuhi syarat Imam Bukhari dan Muslim. Abbad bin Abdul Samad lah.
Sesungguhnya Al-Hafiz Iraqi telah mengulas mengenai riwayat Hakim ini dengan katanya, hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak daripada hadis Anas, tetapi dia tidak menghukumkannya sebagai sahih kerana sememangnya hadis Anas ini tidaklah sahih. Tepi Ihya al-Madinah jilid 4 muka surat 474, pengarang kitab Tasliyatu Ahli al-Masaibi mengatakan adalah salah mengatakan bahawa Hakim telah mentasahihkan sanad riwayat ini. Jadi tidak Mustadrak ni malah kata sahih dah. Sanad sahih tapi hak ni dak. Hak ni pasal riwayat dah. Selihat halaman 115 daripada kitab ini cetakan tahun 1399. Gitu dah. Al-Murtada Az-Zabadi berkata, aku telah menemui suatu tulisan tangan daripada Asy-Syamsu Ad-Dawudi yang berbunyi, seorang ulama hadis menyatakan bahawa yang benar Al-Hakim tidak menghukumkan hadis ini sebagai sahih. Tetapi dalam masa yang sama dapat difahami bahawa hadis Anas ini tidaklah dhaif. Sahih tak dhaif ke apa? Kalau tidak sahih ke mana? Kata Asy-Syamsu Ad-Dawudi mengulas kata-kata ulama tersebut. Ulasan ulama hadis ini tidak tepat kerana hadis Anas ini disebutkan oleh Al-Hakim daripada riwayat Abbad bin Abdul Samad. Dan dia tidak memenuhi syarat kitab Mustadrak Al-Hakim itu sendirinya. Ruji Ittihaf Sadatul Muttaqin jilid 10 muka surat 300. Sahih Bukhari Muslim dah. Syarat Mustadrak pun tidak selepas dah. Kata Al-Murtada Zabadi lagi, maksud tulisan di atas tadi ialah sesungguhnya Al-Hakim telah meriwayatkan hadis Anas ini, tetapi dia membiarkan status hadis ini tergantung-gantung dengan tanpa dipastikan sama ada ianya sahih atau dhaif. Boleh jadi tindakan Al-Hakim ini akan menimbulkan andaian bahawa hadis Anas ini tidaklah dhaif, tetapi hakikat sebenarnya bukan begitu. Kerana dalam sanad hadis Anas ini terdapat perawi bernama Abbad bin Abdul Samad yang telah dinyatakan oleh Hakim sendiri. Bukan orang lain Hakim sendiri kata bahawa dia tidak memenuhi syarat sahih kitab Al-Mustadrak ini sendiri, iaitu maksud Al-Hakim sesungguhnya riwayat Abbad tidak boleh terima sebagai suatu hadis sahih. Kerana dia tidak memenuhi syarat yang telah digariskan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, pada sanad riwayat Baihaqi juga terdapat perawi Abbad bin Abdul Samad. Dalam Baihaqi sendiri telah mengulas mengenainya dengan katanya Abbad adalah seorang perawi yang dhaif. Ini Baihaqi sendiri riwayat dah. Rujuk Bidayah wan Nihayah jilid 1 muka surat 332. Ibnu Katsir berkata Abbad bin Abdul Samad ialah Ibnu Muammar Al-Basri yang telah meriwayatkan satu hadis daripada Anas. Ini Ibnu Hibban dan Al-Muqalli pula berkata kebanyakan riwayat Abbad adalah hadis-hadis rekaan. Ibn Hibban ni lembut dah nak, tapi kalau itu keras sikit dia. Ibn Hibban berkata riwayat Abbad ni adalah hadis-hadis rekaan. Kata Imam Bukhari hadis riwayatnya adalah munkar. Imam Bukhari kata munkar ni berat benar lah. Macam orang lain kat matruk dah tuduh pemasah hadis lah. Abu Hatim berkata hadis riwayat Abbad terlalu lemah dan munkar. Ibn Adi berkata keseluruhan riwayat Abbad tertumpu kepada kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Ada syiah-syiah tu tak? Sedangkan pula dia adalah seorang perawi yang dhaif dan punya kecenderungan yang sangat melampau terhadap Syiah. Syiah kerok kata dia. Ujuk Bidayah wan Nihayah lah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata pada sunan sanadnya terdapat Abbad bin Abdul Samad dan dia adalah seorang perawi yang sangat-sangat lemah. Rujuk Fathul Bari jilid 6 surat 311. Mengenai riwayat At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, Al-Hafiz Al-Iraqi telah mengulas tentangnya dengan katanya sunan sanadnya sangatlah lemah. Tepi Al-Hamdin jilid 4 surat 475. Jadi susunan sanad pun lemah. Sanad sendiri pun ada penyakit juga dah, bukan sematan isi sekandungnya saja. Kadang-kadang sanad sendiri tu susunan dia apa, kita rasa ulama-ulama hadis tahulah susunan yang biasanya ulama hadis ke mana dah. Ni jaga-jaga, ni jaga berlaku dah. Riwayat kedua, Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Musnad berkata, bukan kitab Imam Syafi'i dan Musnad Imam Syafi'i ni orang lain susunan. Al-Qasim bin Abdullah bin Umar telah meriwayatkan pada kami satu hadis daripada Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya daripada datuknya dengan katanya ketika wafat Rasulullah SAW dan berlangsungnya ucapan takziah daripada orang ramai, tiba-tiba para sahabat terdengar seorang memberikan ucapan takziah yang berbunyi, sesungguhnya ada pada Allah SWT penghibur daripada setiap bala, pengganti daripada setiap yang musnah, pertukaran daripada setiap hilang. Justru itu yakinkanlah diri kamu kepada Allah SWT dan hanya kepadanya lah kamu gantungkan harapan kamu, kerana sesungguhnya orang timpa bala sebenarnya dia yang terhalang daripada mendapatkan pahala. Musnad Imam Syafi'i halaman 361 dan Al-Um. Ni sungguhnya Imam Syafi'i sungguhnya Al-Um jilid 1 muka 247. Pasal dalam kitab Imam Syafi'i ni kalau dia boleh duduk sabta kitab Al-Um tu, maksudnya Musnad Imam Syafi'i ni dia kutip situ juga dah.
Tercatat dalam setengah kitab pada akhir riwayat ini ungkapan yang berbunyi, Ali bin Husain berkata, adakah kamu tahu siapakah yang memberikan ta'ziah ini? Innah dia Khadir AS. Rujuk Bidayah wa Nihayah jilid 1 muka 332. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya hadis ini juga telah diriwayatkan oleh sanad yang lain oleh perawi yang lemah daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada ayah datuknya, daripada Ali radhiyallahu, dan hadis ini tidaklah sahih. Yang ketiga, Al-Hafiz Baihaqi telah meriwayatkan hadis yang sama ini juga daripada Al-Hakim. Yang keempat, hadis ini telah diriwayatkan juga oleh Imam Ar-Rabi', daripada Imam Syafi'i, daripada Al-Qasim, daripada Ja'far, daripada ayahnya, daripada datuknya. Rujuk Bidayah wa Nihayah juga. Diriwayatkan juga hadis ini oleh Imam Abu Bakar bin Abdul Dunya daripada Kamil bin Talha. Rujuk Bidayah wa Nihayah dan Fathul Bari jilid 6 309. Riwayatnya adalah sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Hafiz Iraqi daripada hadis Anas, katanya setelah diwafatkan Rasulullah SAW, para sahabat pun berkumpul di samping jasad baginda SAW sambil menangis. Tiba-tiba muncul di hadapan mereka seorang lelaki yang panjang bulu dua bahunya. Berpakaian kain sarung dan berbaju kemeja, melangkah menuju ke arah jasad baginda SAW di tengah-tengah para sahabat. Sehingga bila sampai di hadapan pintu rumah baginda, dia memegang pintu itu sambil menangis di atas kewafatan Rasulullah SAW. Setelah itu dia kembali menemui para sahabat baginda SAW dan berkata, sungguhnya ada pada Allah itu penghibur daripada setiap bala yang menimpa. Sehingga kepada akhir hadis. Kemudian laki-laki itu pun berlalu pergi. Lantas Abu Bakar pun berkata, aku yang bertanggungjawab ke atas lelaki itu. Sahabat-sahabat lain lalu memandang ke kanan dan ke kiri, tapi tiada siapa pun yang kelihatan. Di saat itulah Abu Bakar pun berkata, boleh jadi inilah dia Khadir, saudara Nabi kita AS. Dia datang untuk mengucapkan takziah pada kita semua. Riwayat daripada hadis Ali radhiyallahu pun berbunyi, setelah kewafatan Rasulullah SAW, telah datang seseorang yang kami hanya dapat mendengar bunyi pergerakannya sahaja, tetapi kami tidak dapat melihatnya. Tadi ada nampak, ni tak nampak pula dah. Tiba-tiba orang itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya ada pada Allah itu pengganti daripada setiap bala yang menimpa. Sehingga kepada akhir hadis. Tapi pada akhir hadis ini terdapat pula ucapan Wassalamualaikum. Rujuk Ihya Ulumuddin jilid 4 muka 474 hingga 475. Yang keenam dah, Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya berkata, ayahku telah memberitakan padaku suatu hadis yang diriwayatkannya daripada Abdul Aziz Al-Ausi. Abdul Aziz Al-Ausi. Daripada Ali bin Abi Al-Hashimi, daripada Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain, daripada ayahnya daripada Ali bin Abu Talib. Katanya, setelah diwafatkan Nabi SAW, sehingga akhir hadis, tetapi tidak terdapat pada akhir hadis ini ungkapan Assalamualaikum. Rujuk Ittihaf Sadatul Muttaqin jilid 10 muka 301. Komentar bagi terbincang komentar. Pertama, Al-Hafiz Ibn Katsir ketika mengulas mengenai riwayat Imam Syafi'i berkata, guru Imam Syafi'i Al-Qasim Al-Umari adalah seorang perawi tidak diakui riwayatnya. Imam Syafi'i ambil daripada guru dia, untuk guru dia tu masalah dah. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in berkata dia adalah seorang pendusta. Dia berat lalu dah. Bukan memang terus dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in kata dia seorang pendusta dah. Imam Ahmad juga menambahkan lagi dan katanya dia seorang pencipta hadis palsu, lagi seorang perawi hadis mursal. Orang seperti ini tidak boleh jadikan asas pegangan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 muka 332 dah. Hadis Imam Syafi'i ambil. Tapi perawi itu masalah. Bukan Imam Syafi'i masalah, dia perawi itu masalah. Perawi itu nama dia, guru Imam Syafi'i ini nama dia Al-Qasim Al-Umari lah. Al-Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Majmu' berkenaan dengan kisah takziah Khadir AS, ianya telah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ilmu dengan sanad yang dhaif. Dalam riwayatnya tidak disebutkan ungkapan Khadir AS. Bahkan yang ada ialah ungkapan yang berbunyi, lantas para sahabat mendengar suara orang yang berkata. Al-Majmu' Syarh Muhazzab jilid 5 muka 305 dah. Demikianlah juga apa yang telah dikatakan oleh Al-Hafiz Iraqi tepi Ihya Ulumuddin jilid 4 muka 475 dah. Dulu dia stay tepi bukan bawah dah, nota kaki alik kiri kanan dah. Yang kedua dah, berkenaan dengan kenyataan Ibn Katsir bahawa hadis ini juga telah diriwayatkan dengan sanad yang lain tetapi juga lemah. Aku, yang ini siapa dia? Pengarang Muhammad Khair Ramadan Yusuf. Aku yakin apa yang dimasukkan oleh Ibn Katsir ialah riwayat dibawa oleh Abu Bakar Al-Baihaqi dengan sanad dan matanya juga daripada Imam Syafi'i jugalah. Cuma riwayat Imam Al-Baihaqi ini berbeza sedikit dengan riwayat Imam Syafi'i kerana pada akhir riwayatnya disebutkan bahawasanya Ali radhiyallahu bukannya Ali bin Husain
Sebagaimana terdapat dalam riwayat lalu. Tapi Ali ni lah, Natu Nabi ni berkata, apakah kamu tahu siapakah ini? Inilah dia Khidir AS. Ibn Kathir berkata hadis ini mersal dan terdapat kelemahan pada sanadnya dengan sebab kewujudan Al-Qasim Al-Umari ini. Sesungguhnya ramai imam hadis yang menghukumkan Qasim ini sebagai perawi yang lemah, dan ada sebagai ulama hadis yang meninggalkan kesemua riwayatnya. Tak adalah macam Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in kata dia adalah pendusta. Yang ketiga, berkenaan dengan riwayat lain bagi Imam Baihaqi, sesungguhnya ianya juga telah diriwayatkan daripada Al-Hakim, daripada Abu Ja'far Al-Baghdadi, daripada Abdullah bin Al-Harith, daripada Abdul Rahman bin Murta'id Al-Safai, daripada Abu Al-Walid Al-Makhzumi, daripada Anas bin Iyad, daripada Ja'far bin Muhammad, daripada Jabir bin Abdullah katanya, setelah diwafatkan Rasulullah SAW, para sahabat suatu ketika telah mendengar bunyi pergerakan seseorang, tetapi dia tidak dapat dilihat. Tiba-tiba orang itu telah memberi salam dengan katanya, salam sejahtera ke atas kamu, wahai keluarga Rasulullah SAW. Semoga mendapat rahmat dan keberkatan daripadanya. Sesungguhnya ada bagi Allah SWT penghibur bagi setiap bala yang menimpa, sehinggalah ke akhir hadis. Kemudian Al-Baihaqi berkata, dua rangkaian sanad ini walaupun dhaif, tetapi kedua-duanya saling menguatkan antara satu sama lain, dan ini menunjukkan bahawa hadis ini berasal daripada hadis Ja'far. Allahu a'lam. Ni Imam Baihaqi lah yang kata dah. Sanad tu tak kuat tapi sanad sokong menyokong gitu lah kata dah. Rujuk Bidayah wa Nihayah jilid 5 muka surat 277. Kataku, yakni pengarangnya Muhammad Khairul Wadan Yusuf lah. Kataku, pada riwayat pertama yang dibawa oleh Imam Baihaqi disebutkan dalam sanadnya nama Al-Qasim bin Al-Umari. Sesungguhnya kebanyakan ulama hadis telah mengkritik keburukannya kerana terdapat sangat-sangat banyak kelemahan pada dirinya. Justru itu hadis pertama mengikut pandangan setengah ulama adalah hadis rekaan atau matruk. Hadis palsu saja. Hadis yang termasuk dalam salah satu daripada dua bahagian ini tidak dapat menguatkan hadis yang lain yang lemah. Hadis lemah lain tak boleh dikuatkan dengan hadis yang dituduh palsu ni nak, matruk ataupun hadis palsu nak. Yang keempat, mengenai riwayat Ar-Rabi' pula Ibn Kathir berkata terdapat pada rangkaian sanadnya Al-Qasim Al-Umari tersebut juga nak. Kami telah memberi peringatan tentangnya sebelum ini agar tidak ada yang tertipu dengannya. Rujuk Khair Wadan Yusuf juga lah. Yang kelima, Al-Hafiz Al-Iraqi telah mengulas riwayat Ibnu Abi Dunya dengan katanya sanadnya terputus, iaitu di antara Ali bin Al-Husain dan datuknya. Dengan datuk dia. Itulah rujuk tepi Ihya Al-Mudia jilid 4 muka 475 dah. Yang keenam, adapun riwayat-riwayat yang terdapat pada sanadnya Muhammad bin Ja'far As-Sadiq, maka semuanya adalah tidak sahih kerana Muhammad bin Ja'far telah mendapat kritikan yang tidak baik daripada ulama hadisnya. Bukan Ja'far As-Sadiq, Muhammad bin Ja'far As-Sadiq lah, anak dia lah. Dalam As-Sabah kata Ibn Hajar, Muhammad bin Ja'far ini ialah saudara Musa Al-Kazim. Bukan Musa Al-Kazim, saudara dia dah. Menerima riwayat daripada ayahnya dan lainnya, meriwayatkan hadis daripadanya Ibrahim bin Al-Munzir dan lainnya, mengisytiharkan bagi dirinya sendiri sebagai pemerintah di Mekah dan Madinah, melakukan haji bersama orang ramai pada tahun 200 Hijrah, dan mereka telah memberi bai'ah kepadanya sehinggalah Abdul Khalifah Al-Mu'tasim datang mengerjakan haji. Muhammad bin Ja'far pun ditangkap dan dibawa kepada Al-Ma'mun di Khurasan. Beliau mati pada tahun 203 di Jurjan ketika berumur 70 tahun. Al-Khatib menyebutkan bahawa setelah ditangkap, beliau telah naik ke atas mimbar dan berkata, wahai manusia semua, sungguhnya aku telah meriwayatkan kepada kamu hadis-hadis yang direka olehku. Dia mengaku pula dia reka hadis. Wahai manusia semua, sungguhnya aku telah meriwayatkan kepada kamu hadis-hadis yang direka olehku. Gitu dah. Lalu manusia pun mengoyak tulisan-tulisan yang mengandungi riwayatnya. Imam Bukhari menyatakan bahawa saudaranya Ishaq lebih thiqah daripadanya. Al-Hakim telah meriwayatkan satu hadis riwayatnya. Begitulah. Jadi Muhammad bin Ja'far As-Sadiq ni juga benar. Setakat tahap tu dia. Riwayat ketiga dah. Muhammad bin Masruq Al-Hiwar telah meriwayatkan satu hadis daripada Muhammad bin Ja'far bin Muhammad dan Abdullah bin Maimun Al-Qadah daripada Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya, daripada Ali bin Al-Husain. Katanya, aku dengar ayahku berkata setelah kewafatan Rasulullah SAW, banyaklah ucapan takziah mendatangi keluarga Rasulullah SAW. Tiba-tiba suatu ketika para sahabat telah mendengar bunyi seperti seorang sedang bergerak, tetapi ianya tidak dapat dilihat. Orang itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi, wahai keluarga Rasulullah SAW. Al-hadis ini disebut seperti mana diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya.
rujuk Ittihaf Sadatul Muttaqin sebelum muka surat 301 lah. Yang kedua, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Waqidi lah. Waqidi berat juga lah. Yang tiga, hadis ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Abu Umar daripada Muhammad bin Ja'far, katanya adalah ayahku iaitu Ja'far bin Muhammad As-Sadiq telah meriwayatkan satu hadis daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Ali bin Abi Talib, katanya sesungguhnya ada beberapa orang Quraisy telah masuk menemui Ali radhiyallahu. Lalu Ali berkata, maukah kamu jika aku cerita kepada kamu semua mengenai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab ya. Lalu Ali pun menyebutkan suatu hadis yang panjang mengenai kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir hadis ini telah disebutkan ungkapan berikut. Lalu Jibril berkata, wahai Ahmad alaihi salam, ini adalah ziarahan terakhirku ke muka bumi ini kerana urusanku di dunia ini semuanya melibatkan dirimu. Dia kata begitu lah. Jibril kata dah. Setelah kewafatan Rasulullah SAW dan datangnya ucapan takziah kepada keluarga Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang yang mereka dengar bunyi pergerakannya sahaja, tapi dia tidak dapat dilihat oleh siapa pun. Ini nak kata ke Khadir ni tak? Kalau gitu bukan orang, tak nampak semacam ni. Nak kata malaikat ke jin ke ikut tak ada. Atau roh. Komentar pertama, mengenai riwayat Muhammad bin Mansur Al-Hibar, Ibn Jauzi telah mengulas dengan katanya, riwayat ini telah diambil oleh Muhammad bin Saleh daripada Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Saleh ini juga adalah seorang perawi yang lemah. Ittihaf Sadatul Muttaqin. Dan pada sanadnya juga terdapat Muhammad bin Ja'far yang telah dikritik kelemahannya oleh ulama hadis tadi lah dah. Kata matruk ke apa. Yang kedua, mengenai riwayat Al-Waqidi, Ibn Jauzi berkata Al-Waqidi ialah seorang pembohong. Al-Waqidi ni seolah pembohong, riwayat sirah banyak lah. Yang tiga, mengenai riwayat Muhammad bin Abu Umar, Ibn Jauzi juga berkata sungguhnya Muhammad bin Abu Umar adalah seorang perawi yang tidak dikenali, majhul. Tapi kritikan dari oleh Ibn Jauzi mengenai Muhammad bin Abi Umar telah ditolak oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Ada. Telah ditolak oleh Al-Hafiz Ibn Hajar sebagaimana kata beliau dalam kitabnya Al-Isabah. Pandangan secara umum yang dibuat oleh Ibn Jauzi mengenai Muhammad bin Abu Umar adalah lemah dan tidaklah tepat. Ini kerana Muhammad bin Abu Umar lebih masyhur sebagai seorang perawi yang dipercayai berbanding dengan kritikan yang telah diberikan oleh Ibn Jauzi. Dia adalah guru kepada Imam Muslim, Muhammad bin Abu Umar dan imam-imam hadis yang lainnya. Dia juga seorang yang dipercayai lagi diakui sebagai seorang hafiz dan imam hadis. Pengarang kitab Musnad yang masyhur dan hadisnya pula telah diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis lainnya. Yang menggugat kesahihan hadis ni ialah kewujudan Muhammad bin Ja'far dan sanadnya yang telah diperkatakan tentangnya sebelum ini. Bukan masalah dia, masalah Muhammad bin Ja'far ni lagi. Riwayat keempat, dalam suatu riwayat daripada Ibn Umar berbunyi, setelah Abu Bakar memasuki rumah Rasulullah SAW, mengerjakan salat jenazah dan juga memuji-muji Rasulullah SAW, maka menangislah ahli keluarga Rasulullah SAW dengan nada suara yang dapat didengar oleh orang yang bersalat. Setiap kali disebutkan sesuatu yang berkaitan dengan diri Rasulullah SAW, maka akan bertambah kuatlah nada tangisan mereka. Ini bukan macam meratak dah ni. Jelur. Keadaan ini berterusan sehinggalah muncul suatu suara yang memberi salam di muka pintu dengan nada yang keras. Katanya, Assalamualaikum wahai keluarga Rasulullah SAW. Allah berfirman, setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Sesungguhnya ada pada Allah pengganti untuk setiap orang yang telah pergi, pengganti bagi setiap benda yang hilang yang disukai dan kelepasan. Daripada setiap ketakutan, justru itu berikanlah harapan dan keyakinan sepenuhnya kepada Allah SWT. Yang nasihat Abdullah. Mereka mendengar suara itu tetapi tidak mengenalinya. Lalu ahli keluarga Rasulullah SAW pun berhenti menangis dan selepas itu suara tersebut pun hilang. Salah seorang daripada mereka cuba melihat dan mencari-cari siapakah yang mengucapkan ucapan takziah itu, tapi tidak ada siapa pun yang dapat dilihat dan ditemui. Kemudian mereka kembali menangis. Menangis mula, tak ada pedah. Tiba kedengaran pula suatu suara lain pula yang berseru, tetapi ini juga tidaklah mereka kenalinya. Wahai keluarga Rasulullah, ingatlah kamu semua kepada Allah Ta'ala. Dan berikanlah puji-pujian kepadanya pada setiap keadaan, nanti kamu akan menjadi orang yang ikhlas kepadanya. Ini suruh puji saja, saya tak boleh menangis. Ini suruh puji pula. Sesungguhnya ada pada Allah Ta'ala penghibur daripada setiap bala yang menimpa dan pengganti pada setiap benda yang hilang yang disukai. Justru itu taatilah Allah SWT dan lakukanlah apa yang diperintahkan olehnya. Lalu Abu Bakar pun berkata, ini Khadir dan Ilyas alaihissalam datang untuk mizrahi Nabi SAW. Rujuk Al-Mudin jilid 4 muka surat 474. Yang kedua, hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Saifu bin Umar. Beliau ialah Saif bin Umar al-Asadi at-Tamimi, berasal daripada Kufah, seorang ahli sejarah.
Wafat di Baghdad tahun 200 Hijrah. Di antara kitab karangannya ialah Al-Jamal, Masirul Asiyah wa Ali, Al-Futuh dan Ar-Ridah. Lihat Hadithul Arfi jilid 1 muka 413. Syiah tegai ni. Masali dah gapo dah. Masirul Aisyah wa Ali gapo dah. Sahih bin Umar pun lebih kurang tak adalah baki dia dah. Dalam kitabnya Ar-Ridah daripada Sa'id bin Abdullah berkata, Ibn Umar dan pada hadis itu terdapat kata-kata, setelah diwafatkan Rasulullah SAW, Abu Bakar pun datang dan masuk menemui baginda SAW. Apabila melihat jasad baginda yang disemuti dengan kain, Abu Bakar pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bila bersambahyang ke atas jenazah baginda SAW, tiba-tiba keluarga baginda meninggikan suara tangisan mereka sehingga ini telah didengari oleh para sahabat yang bersemayam ke atas jenazah Rasulullah SAW. Begitulah seterusnya hingga akhir hadis. Tercatat pada akhir hadis tersebut, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ini ada Khadir dan Ilyas. Rujuk Ittihaf Sadatul Muttaqin jilid 10 muka 300. Baru kita pergi komentar lah. Al-Hafiz Al-Iraqi mengulas hadis ta'ziah daripada Ibn Umar ini dengan katanya, aku tidak menemui dalam hadis tersebut lafaz Ilyasa. Mengenai lafaz Al-Khadir dalam hadis ta'ziah ini pula, kewujudannya dalam kitab-kitab hadis telah diingkari oleh Imam Nawawi. Dengan katanya, sungguhnya lafaz ini telah dimasukkan ke dalam matan hadis oleh ahli sejarah. Ahli sejarah maksudnya. Kataku, yakni pengarang Muhammad Khairul Badan Yusuf, kenyataan Iraqi adalah lebih tepat kerana hadis seperti ini telah diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Orang hadis nah, ulama hadis bukan sirah nah. Daripada hadis Anas, tapi Al-Hakim tidak menghukumkannya sebagai sahih disebabkan ini memanglah tidak sahih nah. Rujuk tepi Ihya Ulumuddin jilid 4 muka 474 nah. Yang kedua, adapun riwayat hadis Ilyas Saif bin Umar At-Tamimi, Al-Hafiz bin Hajar telah mengulas mengenainya dan katanya terdapat pada sanadnya perawi yang tidak dikenali nah. Bukan Saif bin Umar jawab lain tu tak nak dah. Rujuk Fathul Bari jilid 6 muka 311 dah. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah pula berkata, hadis ini telah mendapat kritikan daripada ulama hadis dan guru Umar pula tidaklah dikenali dah. Rujuk Al-Isabah jilid 2 muka 129. Murtada Az-Zabidi telah menyebutkan biadata guru Umar dan kata dia adalah Sa'id bin Abdullah bin Dirar bin Al-Azwar, meriwayatkan hadis daripada ayahnya dan juga orang lainnya. Telah berlaku kritikan terhadapnya dan juga ayahnya. Rumah ni dah. Rujuk Ittihaf Sadatul Muttaqin jilid 10 muka 300. Ibn Abdul Barri menyebutkan dalam kitabnya Al-Tahwid, Ibn Abdul Bar dah, itulah Sepanyol dah. Pada tajuk takziah para sahabat dengan kewafatan Nabi SAW. Hadis yang berbunyi di antaranya ialah, mereka ialah para sahabat mendengar suara seorang memberikan takziah, tapi mereka tidak dapat melihat siapakah yang mengucapkannya. Lantas Ali memberitahu mereka dan katanya dia adalah Khadir. Komentar Abul Khattab bin Dihya berkata, berkenaan hadis takziah disebutkan oleh Abu Umar, iaitu Ibn Abdul Bar, maka hadis ini adalah hadis rakaat. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Muharraz daripada Yazid bin Al-Asam daripada Ali Ibn Al-Muharraz. Ini dihukumkan matruk, dituduh pemalsu hadis juga dah. Dialah orang yang disebutkan oleh Ibn Barak sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim pada pendahuluan kitab sahihnya dengan katanya, setelah aku bertemu dengannya maka aku lebih kasih kepada tahi unta daripadanya dah. Imam Muslim kata gitu dah. Dari kata-kata itu Ibn Barak Ibn Barak kata dia, Imam Muslim sebut Ibn Barak kata gitu. Dari kata-kata itu Ibn Barak mengutamakan melihat najis dahulu daripada melihatnya dah. Al-Isabah jilid 2 muka 109 dah. Jadi pemalsu hadis dah ni. Kesimpulannya, tidak terdapati walaupun satu riwayat sahih yang menerangkan takziah Khadir kepada keluarga Rasulullah SAW ataupun kepada para sahabat baginda radhiyallahu anhum yang lain dah. Tak sahih lah dah, lemah atau palsu dah. Riwayat-riwayat lain dan komentar mengenainya. Mengenai riwayat bahawa Umar radhiyallahu mengenalinya ketika dia sembahyang ke atas jenazah juga tidaklah sahih. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan sanadnya daripada Muhammad bin Al-Munqadir. Katanya, ketika Umar bin Khattab bersembahyang ke atas sesuatu jenazah, tiba-tiba beliau terdengar satu suara datang dari arah belakangnya yang berbunyi, "Jangan kamu mendahului kami untuk bersembahyang ke atas jenazah ini, semoga Allah merahmatimu."
Lalu Umar pun menunggu orang itu sehingga dia menyertai saf pertama, lantas Umar pun bertakbir, kemudian diikuti oleh orang ramai yang menjadi makmum di belakangnya. Umar pula dah. Orang yang bersuara tadi berkata, jika engkau ya Allah menyiksanya, nescaya banyaklah orang yang akan menderhaka pada engkau. Dan jika engkau mengampuninya, maka dia sangat berhajat pada rahmat engkau. Umar dan para sahabat melantas melihat pada lelaki itu. Setelah mayat itu dikebumikan dan selesai upacara pengkebumiannya, maka lelaki itu tiba-tiba berkata, semoga kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Wahai penghuni kubur, jika kamu semasa dunia dahulu bukan bekerja sebagai penelia suatu amanah, ataupun cukai, atau pegawai kewangan, atau penulis, ataupun poli. Lalu Umar berkata, pergi dapatkan lelaki itu dan bawakannya ke sini, kerana kami ingin bertanya padanya tentang sembahyangnya. Dan ucapannya tadi, kepada siapakah dia tujukan? Tiba-tiba lelaki itu telah menghilangkan diri daripada pandangan mereka. Apabila para sahabat cuba mengesannya, yang dapat ditemui hanyalah kesan tapak kakinya sahaja sepanjang sehasta. Panjang dah. Umar berkata, orang ini demi Allah ialah orang yang telah diceritakan kepada kami mengenai ini oleh Nabi SAW. Maksud Umar ialah Khadir AS lah. Khadir yang kata Khadir. Riwayat itulah kata dia. Imam Al-Lusi berkata, kami tidak dapat menerima kesihan hadis ini. Rujuk Ruhul Ma'ani jilid 15 maksud 303 dan 306. Ibn Wahab mengulas mengenai sanadnya dengan katanya, sungguhnya susunan sanadnya tidaklah diketahui dan terputus-putus. Rujuk Fathul Bari jilid 6 maksud 311. Ibn Katsir pula berkata, asar ini kesamaran kerana terputus sanadnya. Justru itu hadis yang seperti ini keadaannya dihukumkan tidak sahih. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 maksud 332. Ibn Syahin dalam kitabnya Al-Janaizi berkata, sesungguhnya Ibn Abu Dunya telah memberitakan pada kami suatu hadis daripada Ahmad bin Amru bin As-Siraj, daripada Ibn Wahab, daripada orang yang menceritakan kepadanya daripada Muhammad bin Ajlan, daripada Muhammad bin Al-Munqadir, katanya, ketika mana Umar bin Khattab bersemayam ke atas suatu jenazah, tiba-tiba keterangan bunyi suara orang bercakap-cakap sehinggalah ke akhir hadis. Ibn Jauzi berkata, terdapat pada sanad hadis itu perawi yang tidak dikenali dan sanadnya terputus di antara Ibn Al-Munqadir dan Umar. Rujuk Al-Isabah jilid 2 maksud 130. Al-Khatib dan Ibn Asakir telah meriwayatkan satu hadis daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya, ketika aku merujukkan tawaf di Baitullah, tiba-tiba seorang lelaki yang sedang bergantung di tirai Kaabah berkata, wahai Tuhan yang tidak menghalangnya untuk mendengar sesuatu semasa dia sedang mendengar sesuatu yang lain. Wahai Tuhan yang tidak dipersalahkan padanya tentang segala masalah dan balanya wujud. Wahai Tuhan yang tidak pernah merasa bosan dengan rayuan mereka yang sentiasa merayu kepadanya. Rasakanlah kepadaku kesyahduan, keampunanmu dan kemanisan rahmatmu. Kataku, wahai hamba Allah, bolehkah kamu ulangi bicaramu tadi? Dia lantas bertanya pada Ali radhiyallahu anhu, adakah kamu mendengarnya? Jawabku, ya. Dia berkata, demi Tuhan yang dari Khadir dalam kekuasaannya. Khadir itu adalah dia sendiri. Tidak menyebut seorang kapal ini mengiringi sembahyang fardu, melainkan dosanya pasti akan diampunkan. Sekalipun banyaknya dosa itu seumpama timbunan pasir, seperti bilangan air hujan dan sebanyak dedaunan pokok. Doa tadi lah. Rujuk Tafsir Al-Qurtubi jilid 11 muka surat 43, Ruhul Ma'ani jilid 15 muka surat 372, Ruhul Bayan jilid 2 muka surat 497, Iyal Munir jilid 1 muka surat 255, Ittihaf Sadatul Muttaqin jilid 4 muka surat 379. Ibn Hajar berkata, hadis ini telah dikeluarkan oleh Ibn Asakir melalui dua sanad riwayat, tapi kedua-dua sanad tersebut adalah lemah. Rujuk Fathul Bari jilid 6 muka surat 319. Ibn Katsir telah mempericikan keterangannya terhadap hadis ini dengan katanya, sungguhnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibn Asakir daripada At-Thawri, daripada Abdullah bin Al-Muharraz, daripada Yazid bin Al-Asam, daripada Ali bin Abi Talib adalah lemah dengan sebab adanya Abdullah bin Al-Muharraz. Kerana Abu Abdullah dihukumkan matruk dalam periwayatan hadis, sedangkan Yazid bin Al-Asam pula tidak bertemu dengan Ali. Kesemua ini menjadikan hadis ini tidaklah sahih. Wallahu a'lam. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Abu Ismail At-Tirmizi dengan katanya, Malik bin Ismail telah meriwayatkan kepada kami suatu hadis daripada Salih bin Abdul Aswad, daripada Mahfuz bin Abdullah Al-Hadrami, daripada Muhammad bin Yahya, katanya, ketika mana Ali bin Abi Talib, dan seterusnya hadis itu sehinggalah kepada akhir hadisnya. Ibn Katsir berkata, ini juga hadis yang terputus-putus sanadnya, dan pada rangkaian sanadnya pula terdapat perawi yang tidak dikenali. Wallahu a'lam. Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 muka 332 hingga 333 dan Isabah jilid 2 muka 131.
Ibnu Atiyah menyebutkan bahawa Naqas telah mengemukakan dalam kitabnya banyak riwayat mengenai peristiwa pertemuan Nabi Khadir al-Islam daripada Ali bin Abu Talib dan lain-lainnya. Tetapi semua riwayat tersebut tidak ditegakkan di atas asas yang kukuh. Rujuk tafsir Qurtubi jilid 11 muka surat 41. Ibn Abi Dunya berkata, ayahku telah meriwayatkan kepadaku suatu hadis yang diberitakan kepadanya oleh Ali bin Syafiq daripada Ibn Mubarak daripada Umar bin Muhammad bin Al-Munqadir. Katanya, ketika seorang lelaki sedang berjalan sambil menjual suatu barangan dan bersumpah, tiba-tiba muncul berdiri di hadapannya seorang lelaki tua yang kemudiannya berkata, wahai tuan, jualkanlah baranganmu itu, tetapi janganlah kamu bersumpah. Tapi penjual itu tetap mengulangi tindakannya itu. Lalu lelaki tua berkata lagi, jualkanlah baranganmu itu, tapi kamu janganlah bersumpah. Penjual itu lantas berkata, berikanlah perhatian kepada tugasmu. Lelaki tua itu lalu berkata, inilah ianya tugasku. Inilah tugasku lah. Kemudian lelaki tua itu berkata lagi, utamakanlah bercakap benar walaupun ianya akan memudaratkan kamu daripada kamu berdusta yang akan memberikan faedah untuk kamu. Berbicaralah mengenai apa yang kamu tahu sahaja, dan apabila kamu tidak tahu, maka hendaklah kamu diam. Hendaklah kamu menganggap bahawa dirimu seorang pendusta bila kamu mengulangi kembali berita yang telah diceritakan oleh orang lain kepadamu. Penjual itu berkata, tuliskanlah kembali untukku semua perkataan yang telah kamu ucapkan tadi. Lalu orang tua itu pun berkata, jika ditakdirkan sesuatu itu akan wujud, maka pastinya dia akan wujud. Kemudian si penjual itu tidak dapat melihat orang tua itu lagi. Bila penjual itu mengisahkan ceritanya ini kepada orang-orang lain, maka mereka semuanya menganggap orang itu adalah Khadir AS. Ibn Jauzi berkata, catatan di atas tadi itu merupakan asal hadis. Abu Amru bin As-Samak. Kita habis lagi dah. Sikit lagi dah. Abu Amru bin As-Samak juga telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Fawaid hadis yang seperti ini daripada Yahya bin Abdul Talib, daripada Ali bin Asim, daripada Abdullah bin Abdullah. Katanya adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar suatu ketika sedang duduk. Tiba-tiba muncul seorang lelaki membawa barangannya untuk dijual. Sambil berulang kali menyebut lafaz sumpahnya. Duknya posok molek. Kakak sumpah. Ketika itu lalu di hadapannya seorang lelaki yang kemudiannya berkata kepada penjual tersebut, takutlah kamu kepada Allah SWT dan janganlah kamu bersumpah-sumpah dengan nama Allah sedangkan kamu berdusta. Bercakap benarlah walaupun ianya akan memudaratkan kamu. Janganlah kamu berbohong walaupun ianya akan mendatangkan faedah buat diri kamu. Dan janganlah menukuk tambah berita-berita yang telah kamu terima daripada orang lain. Lalu Abdullah bin Umar pun berkata kepada lelaki si penjual itu, ikutilah dia. Dan katakan padanya, tuliskanlah untukku kata-kata itu. Lantas si penjual itu pun mengikut kata-kata lelaki tadi. Maka orang itu tadi berkata kepadanya, sesuatu yang ditetapkan akan berlaku, pasti berlaku. Kemudian dia pun menghilangkan diri. Lelaki si penjual itu pun kembali menemui Ibnu Umar sambil menceritakan kepadanya apa yang telah berlaku. Lalu Ibnu Umar berkata kepadanya, itulah dia Khadir. Ibn Jauzi berkata ketika mula riwayat ini, Ali bin Asim adalah seorang perawi yang lemah, lagi buruk hafalannya. Boleh jadi sebenarnya dia ingin menyebutkan nama Umar bin Muhammad bin Al-Munqadir, tetapi yang disebutkannya ialah nama Ibn Umar. Mungkin tu kata habislah dah. Sepatutnya apa Umar bin Muhammad bin Al-Munqadir lah kita baca sebelum ni. Jonathan Ibn Umar pula dah. Kata Ibn Jauzi lagi, hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Mas'ab, iaitu salah seorang pereka hadis yang palsu dah. Daripada satu kumpulan perawi yang tidak dikenali daripada Atta' daripada Ibn Umar. Ada perawi dia memang dituduh pereka hadis lah, memang dia ni pereka hadis. Kataku yang pengarang Muhammad Khair Ramadan Yusuf, pendapat Ibn Hajar adalah lebih tepat. Katanya, aku telah menemui untuk hadis ini suatu susunan sanad yang baik selain daripada sanad ini yang bersambung sanadnya kepada Ibn Umar dah. Macam Rashid sini sokonlah hadis ni masih terima dah. Imam Bahaqi berkata dalam kitabnya Dalail Nubuwah, sesungguhnya Abu Zakaria bin Abu Ishaq telah memberitakan kepada kami suatu hadis yang terimanya daripada Ahmad bin Sulaiman Al-Faqih, daripada Al-Hasan bin Muqram, daripada Abdullah bin Bakar, iaitu As-Sahmi, daripada Al-Hajjaj bin Farafisah. Katanya, sungguhnya dua orang lelaki sedang melakukan jual beli berhampiran dengan Abdullah bin Umar. Salah seorang daripada mereka banyak melakukan sumpah. Maka ketika dia berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba berita kelakuan kedua-duanya telah didengari oleh seorang lelaki yang kemudiannya datang kepada mereka berdua. Lelaki itu lantas berkata kepada orang yang banyak bersumpah tadi, wahai musuh Allah, takutilah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memperbanyakkan sumpah.
Sesungguhnya rezeki kamu tidak akan bertambah walaupun kamu banyak bersumpah, dan ini tidak akan berkurang walaupun kamu tidak bersumpah. Rezeki tetap dah lah. Lelaki yang banyak bersumpah itu lantas berkata, pergi kamu dari sini, selesaikanlah tugas kamu sendiri dah. Lelaki tadi lalu menjawab, inilah dia tugasku. Jawapan itu diulanginya sebanyak 3 kali, tapi lelaki yang banyak bersumpah itu terus-menerus mengulangi lagi ucapan yang tak disogilai lah dah. Apabila laki-laki itu hendak meninggalkan kedua penjual tadi, dia lantas berkata, ketahuilah bahawa setengah daripada tanda keimanan ialah apabila kamu mengutamakan bercakap benar, walaupun ianya akan memudaratkan kamu, daripada kamu berdusta yang akan mendatangkan keuntungan kepada kamu. Jagalah percakapan kamu, jangan sampai ianya melebihi perbuatan kamu. Setelah habis bercakap, laki itu pun berlalu pergi dari situ. Lalu Abdullah bin Umar pun berkata kepada si penjual yang banyak bersumpah-sumpah tadi, ekorilah dia dan mintalah daripadanya, agar dia menulis kembali untukmu perkataan yang telah diucapkannya tadi. Lalu dia pun segera pergi mendapatkan laki-laki tersebut. Nah, tadi ya. Apabila sampai kepadanya, dia pun berkata, wahai hamba Allah, tuliskanlah untukku kata-kata tadi. Semoga dengan ini Allah akan merahmati kamu. Lantas lelaki itu berkata, apa yang telah ditetapkan oleh Allah pasti akan berlaku. Lelaki itu pun mengulangi ucapan nasihatnya tadi sehingga ianya dapat diingati oleh lelaki si penjual itu. Kemudian lelaki itu meneruskan perjalanannya sehinggalah dia telah meletakkan salah satu daripada 2 kakinya di dalam masjid. Maka telah diketahui di saat itu sama ada di bumi, sama ada bumi berada di bawahnya ataupun langit di bawahnya. Kata Al-Hajjaj bin Farafisah, seolah-olah mereka yang mengetahui cerita ini berpendapat bahawa orang itu adalah Khadir atau Ilyas. Rujuk Al-Isabah jilid 2 muka 130 hingga 131. Pada pendengarkunya, pengarang ini Muhammad Khair Ramadan Yusuf, perkataan Al-Hajjaj bin Al-Farafisah yang berbunyi Al-Farafisah ni, seolah-olah mereka yang mengetahui cerita ini berpendapat bahawa orang itu adalah Khadir atau Ilyas adalah meragukan kerana tidak ada satu pun bukti secara langsung yang menerangkan lelaki itu Khadir atau Ilyas, sebagaimana tidak ada juga bukti bahawa pendangan itu datangnya daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Tambahan pula tidak ada walaupun satu dalil daripada hadis sahih yang memastikan hidupnya Nabi Ilyas alaihissalam. Tapi daripada itu tinggal lagi satu persoalan yang terkadang-kadang terlintas pada fikiran sesiapa sahaja dari kalangan kita, iaitu adakah Nabi Khadir AS dikenali di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan adakah mereka juga tertanya sama ada Khadir masih hidup ataupun telah mati seperti mana yang kita hadapi sekarang ini, ataupun di sana ada juga daripada kalangan mereka para sahabat yang mengatakan bahawa Khadir masih hidup dan sedang berlega-lega di kalangan mereka. Mungkin sahabat sendiri berpandangan begitu, wallahu a'lam. Sesungguhnya aku, yakni pengarang Muhammad Khair Ramadan Yusuf, telah dapat mengikuti apa yang ku tahu, tidak dapat dipastikan melalui dalil yang sahih sehingga sekarang bahawa ada di kalangan sahabat yang terkemuka berpendapat Khadir masih hidup. Cari sorang pendapat ulama sahabat kata Khadir hidup, tak ada dah. Dan tidak ada juga walaupun satu riwayat yang sahih yang boleh menenangkan hati yang menceritakan berlakunya pertemuan di antara Khadir dengan salah seorang daripada separuh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada tidak sahih juga ya cerita tadi dah. Cuma Al-Hafiz Ibn Hajar ada meriwayatkan suatu hadis mengenai masalah ini yang dicatatkan dalam kitabnya Al-Isabah yang diterima daripada Sahih bin Umar Al-Asadi, tetapi dengan tanpa sanad dan tidak jelas bagi kita aspek kesahihannya. Nama hadis ini juga telah menimbulkan keraguan pada akhir riwayatnya. Kata Ibn Hajar, Sahih telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Futuh bahawa satu jemaah telah berjalan bersama-sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika tiba-tiba mereka terlihat Abu Mihjan sedang berperang. Sahih kemudiannya telah menyebutkan kisah Abu Mihjan ini dengan panjang lebar. Mereka yang bersama-sama dengan Sa'ad tadi berkata sedangkan mereka tidak pun mengenali lelaki tersebut. Orang ini tidak lain bukan adalah Khadir AS. Kata Ibn Hajar, ungkapan daripada mereka ini bermaksud bahawa mereka telah meyakini dengan kewujudan Khadir pada masa itu. Rujuk Al-Isabah jilid 2 muka 1 hingga 1. Nyata sekali bahawa ayat terakhir itu merupakan suatu kesimpulan yang dibuat sendiri oleh Al-Hafiz Ibn Hajar setelah hatinya merasa tenang dengan riwayat itu. Aku tidak tahu adakah Ibn Hajar juga berpendapat bahawa Khadir masih hidup. Tetapi setiap riwayat yang dikemukakan perlu kepada kepastian sama ada ianya sahih atau dhaif selepas diketahui kedudukan sanadnya. Apa yang dapat disimpulkan sini? Habislah cerita panjang-panjang, kita ke kesimpulannya. Apa yang dapat disimpulkan sini, seandainya para sahabat radhiyallahu anhum telah memutuskan bahawa Khadir masih hidup, tentulah telah dinukilkan daripada mereka pendapat ini. Mesti ada khilaf kekurangnya, mesti ada sahabat kata gitu dah. Walaupun daripada salah seorang mereka secara sahih, tetapi apa yang pasti ianya langsung tidak didapati.
pastinya kita tak jumpa lah. Cari tak jumpa sahabat berjumpa dengan atau berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika subhanaka wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.